Ahli yang berhormat, bagi kes-kes yang melibatkan isu-isu perlembagaan, ia dikendalikan oleh Mahkamah Persekutuan seperti diperuntukkan dalam bahagian 1 perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, Mahkamah Persekutuan bertindak mentafsir peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan dengan lengkap dan teratur. Maka tiada keperluan untuk Mahkamah Perlembagaan diwujudkan. Seterusnya soalan dari YB Jerantut ada, tapi ini sudah saya jawab mengenai Mahkamah Magistrate Jerantut. Saya rasa kita boleh lepas Okey, terima kasih. YB Tumpat ada? Tak ada? Kita bagi jawapan bertulis. Seterusnya YB Selayang ada? Tak ada? Tak ada? Lepas Jasin, YB Kota Melaka dan Batu. Tak ada. YB Gelang Patah. Okay. Semua akan saya bagi jawapan bertulis bagi mereka yang tak ada di dalam. Seterusnya lagi YB Parit Buntar yang mencadangkan mewujudkan jawatan kuasa reformasi perundangan. Untuk makluman ahli yang berhormat, buat masa ini bukan reformasi jalanan kah? Buat masa ini, kerajaan tidak bercadang untuk mewujudkan jawatan kuasa reformasi perundangan untuk mengkaji sesuatu akta adalah relevan mengikut keperluan semasa, kerana fungsi tersebut pada masa ini telah dilaksanakan oleh agensi yang sedia ada seperti Bahagian Penyebakan dan Pembaharuan Undang-Undang ataupun BPPUU di bawah Jabatan Peguam Negara, dan jawatan kuasa pembaharuan Undang-Undang Malaysia iaitu JPUUM di bawah seliaan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Peguam Negara telah menjalankan fungsi pembaharuan undang-undang sejak tahun 2002 melalui BPPUU. Bahagian ini telah menjalankan fungsi untuk membuat kajian semula undang-undang bagi memastikan Undang-Undang Malaysia adalah terkini dan tepat serta sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Mengikut amalan di BPPUU, pembaharuan undang-undang dijalankan sama ada atas permintaan kementerian dan agensi atau atas inisiatif BPPUU sendiri. Proses pembaharuan undang-undang merupakan suatu proses yang panjang dan berterusan. Selain Jabatan Peguam Negara, suatu lagi agensi yang ditubuhkan di bawah JPM ialah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, bahagian BHEUU yang turut diberi tanggungjawab berkaitan pembaharuan undang-undang. Tanggungjawab ini, Tuan Ketua, dilaksanakan melalui penubuhan jawatan kuasa pembaharuan Undang-Undang Malaysia iaitu JPUUM pada tahun 2009. JPUUM telah ditugaskan untuk mengkaji dan mencadangkan pembaharuan undang-undang lapuk dan undang-undang lain di Malaysia dari semasa ke semasa. Ahli-ahli JPUUM terdiri daripada wakil-wakil daripada sektor awam, sektor swasta dan ahli akademik yang masing-masing menyumbangkan idea dalam melaksanakan pembaharuan undang-undang. Pada masa ini, JPUUM dipengusikan oleh saya sendiri selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan dianggotai oleh individu daripada kalangan yang berpengetahuan dalam bidang undang-undang seperti Pesuruhjaya Penyemak dan Pembaharuan Undang-Undang daripada Jabatan Peguam Negara, pensyarah Fakulti Undang-Undang, penasihat undang-undang kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan wakil daripada Majlis Peguam. Walaupun JPUUM dan BPPUU Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya ingin tahu mengenai technical team dengan pembaharuan undang-undang. Beberapa show telah dibuat untuk pembaharuan undang-undang yang kita telah bawa ke undang-undang ke Parlimen. Lebih 10 tahun dulu saya ada banyak kali telah membawa selepas tu mengenai Seksyen 7 dan Seksyen 8 Civil Law Act, di mana pampasan yang dibayar kepada seorang ibu bapa bila anak dia meninggal dunia dalam kemalangan hanya RM10,000, statik untuk lebih 30 tahun, statik. Tapi tidak ada what is happening kepada perkara tersebut dan undang-undang berkaitan dengan itu. It is very timely, Tuan Ketua, soalan itu kerana memang Civil Law Act insya-Allah akan dibentangkan. Memang sudah ada dah dibuat pindaannya. Terima kasih di atas soalan tersebut supaya orang lain juga mengetahui prosesnya.
Jadi seterusnya tadi walaupun JPUUM dan BPPUU beroperasi secara berasingan, namun kedua-duanya saling bekerjasama dalam menentukan sesuatu projek pembaharuan undang-undang bagi mengelakkan berlaku pertindihan. Dalam hal ini, lebih banyak projek pembaharuan undang-undang mampu dijalankan kerana kedua-dua agensi saling melengkapi fungsi masing-masing. Seterusnya ialah YB Kuala Kangsar. Ada ke dalam tak? Okey. Saya jawab di sini, iaitu Yang Berhormat Kuala Kangsar telah mencadangkan agar kuasa pendakwaan diberikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebenarnya soalan ini telah beberapa kali sudah kita jawab, namun untuk membolehkan mungkin untuk mengingati Yang Berhormat Kuala Kangsar, ingin saya maklumkan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk memberikan kuasa penuh pendakwaan kepada SPRM untuk memulakan pendakwaan bagi kes rasuah tanpa perlu merujuk kepada Peguam Negara, kerana dalam menjalankan penyiasatan dan pendakwaan perlu ada checks and balance dengan izin. Seterusnya kita ke daripada Yang Berhormat YB Puchong tak ada sini ya? Puchong tak ada? Death penalty, isu yang dibangkitkan. Saya dah cakap dengan dia di luar Dewan pun. Jadi dia faham sudah. Saya akan bagi jawapan bertulis secara death penalty sebenarnya saya ada terlibat dengan dia sekaligus. Tak apa, dia tak ada, tapi Yang Berhormat Tuan Ketua, Yang Berhormat pun sudah faham, kita sudah ni. Tapi saya akan hantar jawapan serta cara bertulis. Dan ini YB Ipoh Barat, ini soalan yang sama tiap-tiap kali bila ditanya. Inilah jawapannya untuk YB Ipoh Barat, yang soalan yang sama, jawapannya pun sama Tuan Ketua, iaitu Yang Berhormat Ipoh Barat ingin mengetahui perkembangan terkini untuk Malaysia menjadi ahli Rome Statute. Di sini pada prinsipnya Malaysia menyokong penubuhan Mahkamah Jenayah Antarabangsa sebagai tribunal jenayah antarabangsa tetap yang pertama untuk memastikan jenayah antarabangsa yang serius tersebut dibawa ke muka pengadilan. Namun bagi maksud Malaysia menjadi negara pihak kepada statut Rome tersebut, pemerhatian dan implikasi dari segi undang-undang yang berikut perlu dipertimbangkan. Pertama, dari segi keberkesanan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya selaras dengan prinsip complementarity dengan izin sebagaimana yang diperuntukkan di bawah artikel 1 Statut Rome perlu dipastikan. Ini adalah berdasarkan pemerhatian bahawa kes-kes ICC yang melibatkan situasi di Kenya dan Libya gagal mengambil kira prinsip complementarity dengan izin tersebut, iaitu pendakwaan di peringkat domestik oleh Kenya dan Libya masing-masing perlu diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum kes dibawa ke peringkat ICC. Dalam erti kata lain, pemakaian prinsip ini dalam kes-kes sedia ada tidak menunjukkan bahawa prinsip ini dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, artikel 27 Statut Rome memperuntukkan bahawa kekebalan ataupun dengan izin immunity atau peraturan-peraturan khas yang terpakai bagi seseorang semasa menyandang jawatan rasminya di bawah undang-undang domestik atau antarabangsa tidak boleh menghalang ICC daripada melaksanakan bidang kuasanya ke atas orang sedemikian. Penerimaan artikel ini merupakan salah satu aspek penting kerana artikel ini menyentuh isu kekebalan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di bawah perkara 32 dalam kurungan 1, perkara 181 dalam kurungan 2, perkara 182 dan perkara 183 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, sebarang pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan hak keistimewaan dan kekebalan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja terlebih dahulu, selaras dengan perkara 38 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan. Ingin diingatkan bahawa Malaysia masih boleh mempertimbangkan untuk membenarkan ICC melaksanakan bidang kuasanya ke atas sesuatu kesalahan sekiranya kesalahan itu berlaku di Malaysia, walaupun tidak menjadi negara pihak. Hal ini diperuntukkan dalam artikel 4 dalam kurungan 2 Statut Rome yang membolehkan negara-negara bukan pihak menandatangani persetujuan khas dengan ICC bagi maksud tersebut. Selain itu, perkara utama yang menjadi persoalan adalah berhubung kebebasan ICC.
Artikel 13 dalam kurungan B Statut Rom yang antara lain memperuntukkan bahawa ICC boleh melaksanakan bidang kuasanya terhadap jenayah antarabangsa iaitu genocide, jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah pencerobohan sekiranya rujukan dibuat oleh Majlis Keselamatan PBB yang bertindak di bawah bab 7 Piagam PBB. Dalam hal ini diperhatikan bahawa terdapat pengaruh Majlis Keselamatan PBB terhadap kebebasan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Peruntukan tersebut secara langsung membenarkan negara-negara ahli Majlis Keselamatan yang tetap dan tidak tetap yang bukan negara pihak kepada Statut Rom mengambil tindakan untuk merujukkan sesebuah negara bukan pihak ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pada masa ini, 3 daripada anggota tetap Majlis Keselamatan PBB iaitu Amerika Syarikat, China dan Rusia bukan negara pihak kepada Statut Rom. Selanjutnya, berdasarkan situasi-situasi yang telah dirujuk oleh Majlis Keselamatan PBB setakat ini, konteks keputusan yang diambil adalah tidak jelas. Contohnya, situasi Sudan dan Libya dirujukkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa manakala situasi di Iraq ketika Operation Iraqi Freedom 2003 maupun situasi di Palestin tidak dirujukkan. Kesannya terhadap sistem perundangan tempatan dan kedaulatan negara yang berhubungan dengannya, takrifan terhadap jenayah genosid, jenayah terhadap kemanusiaan, jenayah peperangan dan jenayah pencerobohan masih tidak diperuntukkan. Takrifan jenayah-jenayah ini sebagaimana yang diterima oleh perundangan antarabangsa pada lazimnya adalah lebih luas berbanding perundangan tempatan. Mekanisme pendakwaan ICC yang berdasarkan undang-undang sivil tidak konsisten dengan amalan sistem common law di Malaysia. Selain itu, ia juga tidak konsisten dengan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Justru, penyertaan Malaysia dalam Statut Rom perlu diberikan pertimbangan yang mendalam kerana ia menyentuh perkara-perkara yang mempunyai implikasi undang-undang yang serius seperti kedaulatan Malaysia dan kekebalan Yang di-Pertuan Agong. Pemerhatian yang berterusan sedang dilakukan terhadap perkembangan kes di luar negara yang dibawa di hadapan ICC seperti Sudan dan Kenya untuk melihat keberkesanannya dan kebebasan ICC dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya bagi memastikan ICC ini dilaksanakan sebagai satu mahkamah yang adil dan bebas. Seterusnya penjelasan. Pak Menteri, terima kasih Tan Sri. Saya terperanjat dengan jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri kerana nampaknya stand yang diambil oleh kerajaan sekarang adalah sangat beza dari pandangan yang dibuat pada tahun 2011 di mana kerajaan mengaku gave an undertaking to international community bahawa kita akan menjadi anggota. Sekarang nampaknya dengan isu-isu yang baru, a different stand. Nampaknya mencari jalan, mencari hela untuk tidak menjadi satu anggota international community. Saya rasa itu adalah tidak kena kepada asasnya. Kerana kalau kita tengok kepada artikel-artikel yang dirujuk dan supaya raja-raja yang mungkin akan ada implikasi dan sebagainya, saya ada hujah mengenai perkara ini lebih 10 tahun dulu di mana saya telah mengatakan bahawa negara Jordan total Islamic law, absolute monarchy, di mana mereka boleh menjadi anggota, apatah lagi kita constitutional monarch, sangat berbeza, lesser impact. Ini adalah perlu, saya rasa ada tidak kemana dengan perkara yang betul-betul asasnya tidak betul, Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa apa yang Berhormat sebut tadi, I picked your words, saya kata dengan adanya unsur-unsur baru ini, inilah yang menyebabkan kita terpaksa mengkaji semula dan melihat, meneliti sebelum kita terus untuk menyertai Rome Statute ini. Jadi kita perlu berhati-hati kerana ianya sudah ada contoh seperti Sudan dan Kenya yang boleh dijadikan rujukan untuk kita. Jadi sebab itu kita perlu mengkaji semula dan melihatlah kepada keadaan ini. Jadi inilah apa yang kita lihat pada hari ini, banyak isu-isu baru yang mungkin menjadi Yang Berhormat, put it this way, dengan izin kita, there's a blessing in disguise. Kadang-kadang bila ada isu baru ini, ia memberi kita satu peringatan yang baru. Perkara baru inilah yang boleh menjadi
perkara yang boleh dikajikan semula untuk dijadikan panduan kepada kita sebelum kita menyertainya. Terima kasih. Seterusnya kepada Yang Muhammad Batu, tak ada sini lagi. Tadi dia ada, sekarang tak ada. Nampaknya itu sajalah saya. Buras tidak ada. Ada dua soalan. Soalan pertama. Tadi Menteri kata Menteri Undang-Undang akan jawab mengenai dengan. Dia tak kata saya jawab, tapi saya boleh juga tolonglah. Saya rasa Buras punya isu tu apa tadi? Tan Sri, kalau boleh saya angkitkan sekali lagi berkenaan dengan cadangan kerajaan untuk meminda undang-undang The Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, Administration of Islamic Law, Federal Territory and... Saya tidak dengar hujah Buras. Sila. Islamic Law Federal Territory Act 1993 dan Islamic Family Law Federal Territory Act 1984 yang telah dicadangkan tahun 2009 untuk menyelesaikan masalah di mana satu pihak, dua-dua pihak yang berkahwin di bawah undang-undang bukan Islam, satu pihak masuk Islam semata-mata kerana untuk dengan izin to avoid the responsibility to the wife and children. Itu satu isu, dan lagi satu isu ialah tentang section perkara 11 di bawah Perlembagaan Persekutuan, masalah yang timbul sekarang di mana orang bukan Islam tapi kerana secara teknikal dia nama Islam, diminta pergi mahkamah syariah untuk keluar Islam, menyebabkan ramai yang nak kahwin tak boleh kahwin, mereka bersetujukan dan mempunyai anak di luar nikah. Bagaimana cara menyelesaikan ni kerana mahkamah syariah ni satu mahkamah untuk menyelesaikan pertikaian, tapi bukan untuk, kalau dulu untuk seorang itu menukar butir-butir dalam kad pengenalan, dia boleh buat melalui dipo atau surat sumpah ataupun mendapat satu surat daripada majlis agama. Tapi sekarang ini cara-cara ini dikatakan tidak boleh diterima lagi. Jadi untuk menghormati perkara 11, hak untuk menentukan agama seseorang itu adalah hak orang itu, bukan mesti dapat persetujuan daripada mana-mana pihak lain seperti mahkamah kadi, ada bukan mahkamah syariah. Saya nak dapat penjelasan bagaimana menyelesaikan masalah kumpulan kecil ini yang memang dalam jalan buntu, dan ini ada impak negatif sosial kepada negara kita. Ya Muhammad, soalan yang pertama tadi mengenai perkahwinan dan perceraian, boleh tak saya hantar bertulis? Soalan dia, jawapannya terlalu panjang. Yang kedua, banyak melibatkan syariah. Jadi saya rasa itu perlu dibantu oleh menteri yang bertanggungjawab dalam hal agama, dan insya-Allah saya akan tomorrow, besok saya akan maklumkan kepada beliau dan kita akan bantu menjawab bertulis. Kita perlu tengok you punya handset hari ini, melihat kepada isu itu lagi ya. Tadi Menteri Luar di sana dikatakan JAKIM tidak ada masalah dengan pindaan yang dicadangkan tahun 2009. Kalau JAKIM tak ada masalah, itu bukan dalam skop saya, tapi saya akan remind dia besok insya-Allah. Dari segi undang-undang, kalau boleh kita selesaikan ini sebab secepat undang-undang mungkin. JAKIM bertanggungjawab kepada bidang syariah. Jadi tak apa, saya akan rujuk kepada handset dan akan membantu untuk membawa perkara ini kepada menteri berkenaan, dan kami akan bincang. Dan isu ini sudah larutan 5 tahun. Ramai yang sengsara dan harapkan satu penyelesaian. Terima kasih. Okey, terima kasih Muhammad. Jadi oleh kerana yang lain tu tak ada di sini, Muhammad. Ada soalan? Ini isu apa? Dalam perbahasan. Saya dah bangkitkan tentang tinggallah dulu. Saya dah bangkitkan tentang alasan kerajaan melantik Datuk Shafie Abdullah dan sebagai pendakwa raya, dan berapakah jumlah bayaran yang diberikan oleh kerajaan, dan apa alasan untuk melantik orang luar, dan apakah yang ini menunjukkan bahawa kita punya
unit pendakwaan ataupun peguam negara tidak kompeten untuk melakukan kes-kes pendakwaan seperti ini, ataupun memang ianya memang bersifat politik, memang tujuannya untuk diskredit dan menyerang secara pribadi Ketua Pembangkang. Ini saya tanya secara khusus dalam perbahasan saya. Terima kasih. Dari segi pelantikan peguam Datuk Shafie itu, pertama, beliau mempunyai kebolehan, beliau mempunyai pengalaman dan kepakaran, jadi beliau diambil, dilantik bukan kerana politik. Kerana ini bukan perkara yang pertama sekali, sebab kita pernah melantik peguam luar pertama dalam di mana David Marshall, Cyrus Das dan juga dulu kalau tak silap Tan Hock Chuan pernah mewakili kerajaan dalam perkara ini. Dan selain daripada itu, dari segi pembayaran pula, itu adalah perkhidmatan yang diberi beliau, jadi mempunyai satu it is a client dengan klien dengan peguam dengan klien punya servis, jadi itu tidak dapat kita disclose di sini dengan izin. Jadi tiada kena mengena dengan politik, kerana itu sekali itu perkara yang biasa. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Menteri sikit saya nak penjelasan. Maknanya maaf tak terima kasih. Adakah wang yang dibayar itu bukan wang kerajaan atau syarikat mana-mana menaja? Kerana pada saya, kalau katakan wang itu adalah wang diambil di pembendaraan, saya fikir client and counsel confidentiality agreement ini dia tertakluk kepada maklumat yang detrimental to the case, bukan isu kos. Misalnya saya ingat tahun 2011 kerajaan ada umumkan bayar kepada Datuk Shafie dalam kes berkaitan dengan Teo Beng Hock, misalnya dibayar 150,000 dibayar. Jadi kenapa dalam kes ini kerajaan dedahkan, tapi dalam kes yang juga membabitkan kerajaan, pendakwa raya lawan Matang Pau, itu tidak boleh didisclose atas alasan confidentiality atau kerahsiaan. Di sini saya minta penjelasan. Terima kasih. Muhammad, dalam kes yang Teo Beng Hock itu adalah satu kes inquest yang dimaksudkan. Itu dalam kes inquest, yang ini lagi pun kes ini masih berjalan, masih belum selesai lagi, dan masih lagi subjudice juga kes ni. Jadi kita tidak mempunyai tidak berhasrat untuk to disclose dengan izin, kerana ini adalah seperti yang Muhammad sendiri tahu, mempunyai satu this is confidentiality between klien dengan peguam dengan klien dia. Jadi apa yang Muhammad nyatakan tadi, seperti mana kes-kes yang lain juga ada juga mempunyai perkara yang di mana perkara di mana ianya melibatkan peguam-peguam luar juga yang telah dilakukan sebelum ini. Namun begitu, sekiranya kita dibenarkan untuk memberi maklumat mengenai pembayaran tersebut, I should think there's no problem yang kita boleh bagi kepada Yang Berhormat. Okay, terima kasih. Kita bagi secara bertulis. Jadi saya rasa Tuan Ketua, itu saja pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi tanggungjawab kerjasama dalam hal ini dan dalam hal-hal melibatkan agensi kita. Jadi sekian, terima kasih. Masih Yang Berhormat Senator.